Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina. Ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Hardi Sohaimi, Zimahdon, Rozana, Ayahman, Aisyah Uthman, M. Nasir Harun, Salabia Sa'ad, Aminah Hitam, Ruslina Saharuddin, Elvira, Yayalia, Ummi Zayhadi, Rahila Junaid, Minda Anis, Hashimah Uthman, Laila Khalid, Muhammad, Katir Khairuddin, Zuriat M. Hashim, Anna Sukaimi, Fauzan Muhammad, Siti Mazura, Ruziah Ma'arub, Ija Rahman, Abdullah Kamaruz Zaman, Muhammad Badrul Syam, kemudian Kamizah serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Mohon maklum balas tentang suara saya. Dan kalaulah jelas, mohon sahabat tulis jelas daripada mana. Sambil itu mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ada yang kata suara saya bergetar. Adakah jelas ataupun bergetar? Ada yang komen tadi suara bergetar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam double gitu. Ahlan. Sementara yang lain ada yang kata daripada Bandar Tenggara jelas, Kajang jelas, Bandar Baru Bangi jelas, daripada Seremban jelas, Kelantan jelas, Kulim hujan lebat, Serak suara M. Nasir Harun, daripada Bangi jelas, Seri Kembangan jelas, Ahlan, Singapura jelas, Perak Tengah, JB, Shah Alam jelas. Okey, saya harap semuanya adalah jelas. Mungkin kalau double tu mungkin kerana ruang yang saya berada, mungkin dia bergema sedikit. Okey, jom sahabat-sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita lihat muka surat 170. Mohon sahabat-sahabat catat muka surat 170, riwayat yang ke-210. Muka surat 210, riwayat muka surat 170, riwayat 210. Maaf tersasul. Lalu mohon sahabat-sahabat catat muka surat 170. Adapun riwayat yang ke-210. Riwayat yang ke-210 adalah sambungan daripada zikir semalam, sambungan daripada doa semalam. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami meriwayatkan seperti lafaz sebelumnya dalam Sunan Abi Daud. Maksud lafaz sebelumnya apa? Maksudnya adalah riwayat 209. Maka lafaz yang pada riwayat 209, lafaz itu ada juga dalam riwayat 210.
Maksudnya adalah doa yang sama, zikir yang sama, cumanya ada beberapa penambahan perkataan, ada penambahan 2 baris di situ ataupun dua doa di situ. Lalu kata Imam Nawawi, muka surat 210, muka surat 170, riwayat yang ke-210, kami riwayatkan seperti lafaz sebelumnya yang ada dalam Sunan Abi Daud. Apakah lafaz yang ada dalam Sunan Abi Daud? Doa yang kita baca semalam, riwayat 209. Apakah dia? Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, ataupun dia dengan perkataan wasyarakih. Lalu doa semalam kalau riwayat Abu Daud sampai di situ sahaja. Tapi kata Imam Nawawi, daripada riwayat Abu Malik Al-Ash'ari yang ada dalam kitab Abu Daud juga. Lalu semalam riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah. Kalaulah riwayat Abu Hurairah sampai perkataan wa syarri syaitani wa syirkih ataupun wasyarakih sahaja. Tapi dalam kitab Abu Daud juga daripada sahabat yang lain, daripada Abu Malik Al-Ash'ari, adanya pertambahan perkataan. Dan di sini kata Imam Nawawi, kalaulah daripada riwayat Abu Malik Al-Ash'ari bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami kalimah yang dapat kami ucapkan pada waktu pagi dan petang, dan ketika mana kami ingin untuk tidur. Maka ini ada beberapa perbezaan. Kalau sahabat perasan riwayat 209 dan juga riwayat 210. Minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom kita perhatikan apakah perbezaan riwayat 209 dan riwayat 210. Yang pertama, riwayat 209 adalah daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu. Sementara riwayat 210 daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Yang kedua, riwayat 209 berhenti sampai perkataan wasyirkih ataupun wasyarakih. Sementara riwayat 210 ada penambahan perkataan seperti mana yang kita lihat. Yang ketiga, riwayat 209 pada waktu itu dengan jelas menyebut sahabat yang minta doa ini adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Riwayat 210 pada waktu itu tak disebut nama Abu Bakar, hanya disebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maka ini adalah antara beberapa perbezaan. Lalu di sini kata Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahawa para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami doa yang kami boleh baca pada waktu pagi dan petang, dan ada penambahan, dan sebelum kami tidur. Sebelum kami tidur. Riwayat 209 tak ada perkataan sebelum tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bacaan itu. Bacaan mana? Bacaan yang ada pada riwayat 209. Riwayat 209 sahabat-sahabat dah hafalkan ataupun dah mula amalkan. Lalu apakah yang riwayat 209 yang kita belajar semalam? Allahumma ya Allah, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi daripada sebarang contoh tanpa mengikut sebarang contoh yang terdahulu. Alim, zat yang mengetahui, al-ghaib, perkara yang ghaib, wasyahadah, dan juga perkara yang jelas nyata. Rabb kulli syai', pemilik dan juga Rabb tiap-tiap sesuatu, wa malikah, dan pemilik serta rajanya. Ashhadu, aku bersaksi, alla ilaha illa anta, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dikau. A'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku, wa syarri syaitani wa syirkih, dan daripada kejahatan syaitan dan daripada kejahatan menyekutukanmu. Itu doa riwayat 209. Tapi di sini kata Abu Malik Al-Ash'ari,
Lalu baginda menyebut bacaan itu, maksudnya bacaan macam riwayat 209 tadi, dan ada padanya penambahan. Dan apakah penambahannya? Maka penambahannya, jom sama-sama sahabat ikut. Wa an naqtarifa. Sama-sama sahabat ikut. Wa an naqtarifa su'an ala anfusina au najurrahu ila Muslim. Lagi sekali. Lalu riwayat 210 daripada Abu Malik Al-Ash'ari, zikir itu ada penambahan. Juga daripada riwayat Abu Daud, riwayat 209 pun daripada Abu Daud, riwayat 210 pun daripada Abu Daud. Lalu ada penambahan doa. Lalu apakah penambahan dia? Wa an naqtarifa su'a ala anfusina au najurrahu ila Muslim. Apakah terjemahannya? Jom kita lihat terjemahannya. Maka dalam riwayat ini terjemahannya berbunyi wa'an, dan bahawa, naqtarifa, dan bahawa aku berlindung, naqtarifa, daripada kami melakukan kejahatan. Lalu naqtarifa ini terjemahnya adalah kami. Lalu kat sini ditulis aku, kena tukarkan kepada kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena terjemahkan kepada kami. Dan kami berlindung kepadamu daripada melakukan kejahatan ala anfusina, ke atas diri kami sendiri. Atau najurrahu, kami melakukan kejahatan ila Muslim, kepada orang Islam yang lain. Lalu ini maksud penambahan perkataan yang ada dalam riwayat 210. Kita minta, ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan diriku, dan juga daripada kejahatan syaitan, dan juga daripada kejahatan menyekutukanmu, mensyirikkanmu. Dan penambahan wa an naqtarifa su'a, dan kami memohon perlindungan kepadamu daripada kami melakukan kejahatan atas diri kami, au najurrahu ila Muslim, ataupun kami melakukan kejahatan itu kepada orang Islam yang lain. Apakah maksud melakukan kejahatan kepada orang Islam yang lain? Sama ada pada waktu itu dengan mengumpat dia, sama ada pada waktu itu dengan memfitnah dia, sama ada pada waktu itu dengan perkara-perkara yang tak elok yang dia tak buat, kita kata dia buat. Kita minta berlindung daripada perkara-perkara itu. Dan ini sebenarnya sangat bahaya. Apabila kita buat dosa yang pada waktu itu ada kaitan di antara kita dengan Allah, maka pada waktu itu kita bertaubat adalah kita bertaubat kepada Allah. Tetapi apabila kita ada dosa dengan manusia, maka dosa itu tak akan selesai selagi mana kita tidak meminta maaf kepada manusia itu. Dan manusia, kita nak minta maaf dengan Allah, bertaubat pun adalah susah. Ego kita, kadang-kadang kita susah nak bertaubat kepada Allah. Bagaimana pula untuk kita bertaubat ataupun memohon maaf kepada manusia lain? Saya ulang lagi sekali. Apabila kita ada dosa kepada Allah yang tak ada kaitan dengan manusia, maka pada waktu itu dosa itu diampunkan bila kita kembali kepada Allah dengan penyesalan, dengan keazaman untuk meninggalkannya sekarang, dengan keazaman untuk tak nak berulang melakukannya lagi, maka pada waktu itu Allah ampunkan. Itu dosa kita dengan Allah. Tetapi dosa kita kepada manusia lain, kepada orang Islam lain, pada waktu itu tak akan selesai dan tak akan ampun kecuali kita selesaikan dengan manusia itu. Masalahnya adalah kita nak bertaubat kepada Allah pada waktu itu pun adalah payah dan susah. Bagaimana pula dengan ego yang kita ada? Kita nak minta maaf kepada manusia lain.
kita pada waktu itu nak jumpa dengan dia, nak memohon kemaafan dia. Berapa banyak orang yang dicuba justifikasi perbuatan jahatnya kepada orang Islam yang lain, dan sampai kesudah dia tidak memohon ampun, sampai kesudah dia tidak memohon maaf, sampai kesudah dia pada waktu itu tidak sedar kezalimannya terhadap orang lain. Lalu sebab itu doa ni sangat penting. Kita minta dengan Allah wa an naqtarifa su'an ala anfusina, dan kami berlindung ya Allah daripada kami melakukan kejahatan atas diri kami menzalimi diri kami dengan dosa. Bukan sekadar itu, au najurrahu ila muslim, ataupun kami melakukan kejahatan, kami melakukan dosa kepada orang Islam yang lain. Kerana itu lagi susah nak bertaubat, lagi susah kita nak minta maaf, lagi susah pada waktu itu kita nak memohon keampunan daripada orang yang kita aniaya, orang yang kita fitnah, orang yang kita umpat, orang yang kita zalimi, orang yang kita ambil hak dia, orang yang mana macam-macam. Maka sebab itu kita minta perlindungan daripada itu. Dan bilakah nak baca? Riwayat 210 kata Nabi mengajar kepada para sahabat, bacalah doa ini ketika mana waktu pagi, waktu petang, dan sebelum daripada tidur. Apakah doa dia? Bila kita gabungkan, Allahumma, ya Allah, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alim, yang maha mengetahui, al-ghaib wasyahadah, perkara yang ghaib maupun perkara yang dilihat, yang nyata, Rabba kulli syai' wa malikah, dikaulah Rabb tiap-tiap sesuatu, dan dikaulah pemilik dan raja tiap-tiap sesuatu. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illa anta, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dikau. A'udzu, aku memohon perlindungan, bika, kepadamu, min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku, wa syarri syaitan, dan daripada kejahatan syaitan, wa syirkih, ataupun wa syarakih, dan daripada kejahatan menyekutukanmu, wa an naqtarifa su'an ala anfusina, dan kami berlindung daripada kami melakukan kejahatan ke atas diri kami, au najurrahu ila muslim, ataupun kami melakukan kejahatan kepada orang Islam yang lain. Lalu sebab itu, kalaulah kita ada dosa dengan manusia, dengan makhluk, maka pada waktu itu takkan terampun sehinggalah kita selesaikan dengan makhluk tersebut. Kita selesaikan dengan orang tersebut. Sebab itu dalam sepotong riwayat, Nabi SAW ketika mana nak menggambarkan dahsyatnya perkara ini, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, adakah kamu tahu siapakah orang yang benar-benar muflis? Sebab muflis ni dahsyat. Dia ada harta kat dunia pun dia bukan milik dia, dia kena bayar hutang dia. Muflis, tak ada apa-apa. Maka para sahabat pun menjawab, setahu kami wahai Rasulullah, dekat dunia ini orang yang muflis adalah mala dirham wala mata'alah, orang yang tak ada dirham, tak ada duit, dan tak ada apa-apa barang yang menjadi milik dia. Maka Nabi kata itu bukan muflis, itu bukan muflis. Akan tetapi siapakah muflis? Sabda Nabi SAW, ya'ti, adalah orang yang akan datang pada hari kiamat, bisiyam, dengan pahala puasa, wa salat, pahala solat, wa zakah, pahala daripada zakat. Dia datang dengan pahala dia. Namun ketika mana dia datang dengan pahala yang banyak di hari akhirat, urusan dia dekat dunia dengan makhluk Allah tak selesai lagi. Sabda Nabi SAW, wa qad syatama haza wa safaka dama haza. Nabi SAW menyebut dia ada mengejek, mengumpat orang lain, dia ada menjatuhkan maruah orang lain, dia ada menyakiti orang lain. Maka diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi, yang dia sakiti, yang dia umpati, yang dia aniaya, yang dia tak minta maaf dekat dunia. Pahalanya habis begitu sahaja. Sehingga kan ketika mana pahalanya dah habis,
Namun pada waktu itu masih ada lagi yang datang dengan tuntutan, ya Allah, dekat dunia dia macam ni, dekat dunia dia macam ni. Maka pada waktu itu orang yang datang membuat tuntutan, Allah akan ambil dosanya, dan pada waktu itu Allah akan bebankan ke atas orang ini. Sabda Nabi SAW, inilah orang yang muflis, datang dengan pahala yang banyak, bila tiba waktu maka dah tak ada apa-apa, terpaksa menanggung beban dosa kerana dia ada hutang dengan manusia di dunia. Yang dia umpati, dia tak minta maaf. Yang dia sakiti, dia tak minta maaf. Yang dia aniaya, yang dia tak minta maaf. Lalu, sebab itulah pentingnya doa yang ke riwayat 210 ini, wa an naqtarifa su'an ala anfusina au najurrahu ila muslim, daripada kita melakukan kejahatan kepada orang Islam yang lain. Okey, dah selesai dah doa tu. Lalu kedua-dua ini gabungan 209 dan juga riwayat 210. Riwayat yang ke-211, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada riwayat 211, rawaina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, saya kena buka kitab yang asal. Okey. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan juga dalam Sunan Tirmizi. Imam Nawawi sebutkan nama dua kitab ini, Sunan Abi Daud dan juga Tirmizi. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, riwayat ini ada juga dalam Mustadrak Hakim, ada juga dalam Sahih Ibn Hibban, dan juga ada juga dalam beberapa kitab yang lain. Lalu boleh tambah di situ Mustadrak Hakim dan juga Sahih Ibn Hibban. Daripada siapa riwayat 211 ini? Daripada menantu Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Satu-satunya orang, dialah orang yang pertama dan dialah orang yang terakhir. Apakah antara kelebihan Uthman bin Affan? Dia menjadi menantu ataupun suami kepada dua orang anak perempuan Nabi. Isterinya Ruqayyah dan juga Ummu Kalthum, kedua-duanya adalah anak perempuan Nabi. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa menyebut, tak ada manusia semenjak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah kepada zaman Nabi SAW, tak ada manusia yang berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi. Itu hanya kelebihan Uthman bin Affan. Selalunya orang berkahwin dengan seorang. Tetapi Uthman bin Affan, dia berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa membawakan riwayat ketika mana Ummu Kulthum pun meninggal. Sebab Ummu Kulthum meninggal waktu Nabi masih hidup. Nabi bersabda, kalaulah aku masih lagi ada anak perempuan yang belum berkahwin, nescaya akan ku kahwinkan denganmu, wahai Uthman. Lalu kalaulah kita nak lihat ciri-ciri menantu yang baik, belajar daripada Uthman bin Affan. Sebab Nabi SAW menyukainya sebagai menantu Nabi SAW. Uthman bin Affan, Ruqayyah meninggal waktu perang Badar, Nabi kahwinkan dia dengan Ummu Kulthum. Ketika mana Ummu Kulthum pun meninggal, Nabi bersabda, kalaulah ada lagi anak perempuan yang belum berkahwin, nescaya akan ku kahwinkan dengan Uthman. Satu-satunya orang yang mana dapat berkahwin bukan dengan satu, tapi dengan dua orang anak perempuan Nabi. Bahkan sebelum itu tak ada orang yang kelebihannya dapat berkahwin dengan dua orang anak perempuan daripada mana-mana Nabi, daripada zaman Nabi Adam sampailah bila-bila. Dan lepas Sayyidina Osman dah tak ada dah, sebab Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Okey, lalu daripada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, banyak kelebihan beliau, luar biasa, seorang sahabat yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, apa sabda Nabi SAW? Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawm wa masai kulli laylah. Sabda Nabi SAW, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan,
Lalu ataupun terjemahannya di bawah beza sedikit, seorang hamba yang mengucapkan yang mana kita akan baca itu, maka pada waktu itu sebanyak 3 kali berturut-turut pada setiap pagi ataupun petang, lam yadurrahu syai', maka tidak akan ditimpa bahaya. Nak baca apa? Riwayat semalam kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali. Maka ini adalah zikir yang kita hafal juga. Nabi menyuruh kita membaca 3 kali pada waktu pagi dan petang. Apakah dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Lagi sekali kita baca, ataupun kita baca lagi 2 kali supaya genap 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Lagi sekali kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sabda Nabi SAW daripada Uthman bin Affan, barang siapa yang membaca ini 3 kali pada waktu pagi dan juga petang, lam yadurrahu syai', tidak ada mudarat yang akan menimpanya. Lalu ini amalan keberapa? Saya pun dah lupa amalan keberapa. Kalau kita kira sebentar daripada zikir pagi dan petang, Sayyidul Istighfar riwayat 202, Subhanallah wa bihamdih 100 kali, membaca 3 kul 3 kali. Yang keempat, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Yang kelima, sam'a sami'un bihamdillah. Yang keenam adalah asbahna ataupun amsayna wa amsal mulku lillah. Yang ketujuh adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ke-8, Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah, sampai habis. Dan yang ke-10, yang ke-9, minta maaf, adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. 10 ke 9? 9 kan? Saya kira saya pun 9 ke 10. Sayyidul Istighfar, Subhanallah wa bihamdih. Kemudian dalam satu riwayat, Subhanallahil azim wa bihamdih. Kemudian 3 kul. Kemudian Allahumma bika asbahna. Kemudian sam'a sami'. Kemudian amsayna wa amsal mulku. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammat. Kemudian Allahumma fatiras samawati wal ard. Adapun riwayat 210 tu sambungan dia. Dan yang ke-9 adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ke-9. Sebab saya baca ada yang sebut 10, itu yang kira balik. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ianya sabda Nabi baca pagi dan petang, tidak ada apa-apa yang memudaratkannya. Kata Imam Nawawi, muka surat 171, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hasan sahih dan lafaz ini adalah lafaz Imam Tirmizi. Adapun lafaz Abu Daud, di hujungnya ada sedikit penambahan. Apa kata Imam Abu Daud? Kata Imam Abu Daud, barang siapa membaca zikir ini 3 kali waktu pagi dan petang, maka sabda Nabi SAW, lam tusibuhu faj'atu bala. Lam tusibuhu, ada yang kata yang ke-10. Suara tak jelas. Adakah tak jelas suara saya? Membaca zikir ini 3. Ada yang kata tak jelas, ada yang kata 10 ustaz. Maka terpulanglah 9 ke 10. Sebenarnya yang penting kita amalkan. Yang saya kira 9. Mungkin ada yang kata 10. Lalu ada yang kata tak jelas, yang lain kata jelas. Mungkin mungkin sebahagian tempat tak jelas. Okey. Lalu dalam riwayat Abu Daud, sabda Nabi SAW, lam tusibhu faj'atu bala, tidak akan tertimpa kepadanya musibah yang tiba-tiba. Musibah yang tiba-tiba tidak akan menimpa orang yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai' sebanyak 3 kali. Okey.
Riwayat 212. Ini pun kita biasa baca riwayat 212. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Boleh? Kita sambung esok. Lalu moga-moga adanya manfaat daripada pertemuan kita, adanya kebaikan. Moga-moga yang penting kita dapat amalkan, kita dapat bawa dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Lalu mohon jasa baik kepada sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Kepada sahabat-sahabat, saya minta maaf yang sebelah pagi saya masih lagi belum dapat untuk membuat sebarang perkongsian pada waktu pagi, namun kita berharap kita dapat istiqamahkan yang pada waktu petang ini terlebih dahulu. Doakan juga untuk bapa saya yang mana doktor masih lagi tak benarkan dia balik, nak genapkan sampai 14 hari, dan lihat perkembangan bagaimana. Dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abang saya masih lagi di Sungai Buloh, tapi makin stabil alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, petengah hari tadi pakcik saya pula, adik-beradik dengan mak saya, pakcik saya pula dimasukkan ke hospital kerana dah mula sesak nafas. Namun insya-Allah kita berharap yang baik-baik sahaja. Semuanya adalah ketentuan Allah dan kita hanya mampu usaha dan juga berdoa insya-Allah. Moga-moga yang terbaik insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kita jumpa lagi esok pada pertemuan jam 6 petang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Jumpa lagi.